Assalamualaikum guys. Saya FB daripada Reporter Kampung. So hari ni kita akan buat reaksi video sekali lagi. This one kali ni berkenaan dengan harimau. Daging harimau menangis yang viral baru-baru ni. So untuk bulan puasa, daging harimau menangis ni sangat sedap lah untuk kita jadikan satu makanan pembuka selera. Jom kita tengok video daripada Cik Nom. So saya suka dengan Cik Nom ni sebab cara video yang dia ambil, video masakan dia memang kecoh Elio, sangat sedap. Jom kita tengok video daging harimau menangis oleh Cik Nom. Cik Nom masak menu idaman Melaya yang tengah mendapat permintaan tinggi, iaitu daging harimau menangis. Untuk sesiapa yang belum tahu, jangan risau, kita tak guna daging harimau pun dalam masakan ni. Asalnya masakan ni dari Thailand dan ada banyak kisah ataupun mitos di sebaliknya. Ada yang cakap harimau menangis sebab bahagian daging tu susah nak gigit atau susah nak capai. Ada yang cakap bila masak, air ataupun jus daging yang keluar tu macam air mata harimau. Mana satu yang betul, wallahualam. Kita perap daging dengan beberapa bahan dan kemudian grill sehingga perang berkaramel di bahagian luarnya. Cik Nom akan tunjuk hasil grill guna dua cara potongan daging dan kita akan lihat nanti macam mana hasilnya. Medium well ni. Ditambah dengan sos pencicah pula adalah sos yang masam, pekat, pedas dan ada aroma dari beras pulut yang dibakar, juga memberikan tekstur yang rangup bila digigit. Bila kita cicah dengan daging grill tu, ada semua rasa dalam satu gigitan. Punyalah sedap. Balik puasa ni, balik sekerja nanti mesti kena cuba. So you guys boleh cari di bazar-bazar, mungkin ada. Kalau tak masak mungkin di bazar ada jual ni. You boleh cuba cari. Dia cecah pula. Aduhai, sedap. Mula-mula sekali Cik nak tunjuk bahagian daging yang Cik Nom beli daripada butcher semalam. Bahagian secondary cut, isi pejal, tak ada lemak tapi masih lembut untuk masakan macam daging harimau menangis. Yang penting, bahagian yang kita gunakan dalam resepi ni mestilah bahagian daging yang sesuai untuk dimasak grill. Tak kisahlah prime cut ke secondary cut ke, tak perlu risau sangat untuk cari bahagian yang tertentu. Tapi dia pakai yang bahagian potong tebal sikit sebab nanti kita akan marinate dan grill. Ice of knuckle, Sebab daging ni banyak, Cik Nom akan masak dua cara. Satu dengan cara potongan stick. Kebanyakan orang Thailand yang Cik Nom tengok akan masak macam ni. Boleh pilih bahagian lain yang anda suka. Nak bahagian yang ada lemak pun boleh. Cik Nom dah cuba masak guna bahagian brisket sebelum ni, tapi agak liat. Dua ketul dah cukup. Cik Nom nak bilas dan lap kering daging ni. Dan satu lagi nak hiris nipis memanjang. Lebih kurang jumlah berat yang sama je. Nanti kita boleh tengok hasil kedua-dua cara potongan ni, mana lagi best. Dia dah potong siap-siap. Saya ingatkan dia dah dalam keadaan yang besar dan dipotong halus. Perapan untuk kepingan daging yang pertama, sos tiram. Ada dua jenis. Satu untuk daging yang dah dipotong halus, satu lagi yang macam steak. Kicap cair. Dia pakai sos tiram. Kicap cair. Kicap manis sikit. Kicap apa tu? Gula perang. Mana-mana pun boleh lah. Gula perang, Serbuk black pepper sikit. Sapu rata perapan pada sekeliling kepingan daging. Maksudnya dia perap ni tak ada letak bawang, tak ada letak apa. Dia just bahan-bahan tadi saja. Masaj ni akan buat daging lebih lembut bila dimasak nanti. Selain tu, sos perapan pun akan meresap lebih. Jadi daging lebih lembut, lebih sedap dan cuba juicy. Masaj daging untuk bagi jadi lembut. Tak lupa juga sedikit minyak. Tengok orang yang masaj kat kot. Dah gaul rata semua bahan, perap daging minimum 4 hingga 5 jam ataupun semalaman. Biasanya orang perap dalam ziplock bag. Sebab tak ada, Cik Nom tutup dengan plastik macam ni je. Sebab kita tak nak ada banyak ruang udara masa perapan. Masuk dalam daging tu sendiri. Untuk kepingan daging pun sama juga bahan-bahan perapan. Sos tiram, kicap cair, bahan perap pun sama. Kicap manis, serbuk lada hitam,
gula perang. Gula dalam perapan ni yang akan hasilkan permukaan luar yang berkaramel dan burn sikit masa grill tu. Dan itu yang sedap. Kalau nak ganti dengan gula putih pun boleh, tapi gula perang lagi sedap lah. Sedikit minyak, kasih masak sikit, dan tutup dengan plastik untuk perap. So tips dia nak bagi daging lembut mesti massage. Okay, ingat guys, massage. Okey, dah siap perap daging. Daging Sekarang kita sediakan bahan-bahan untuk sos pencicah. Bawang merah kecil, hiris nipis macam ni. Sebenarnya cara potongan ni ikut suka lah kita nak macam mana. Sama ada hiris nipis macam ni, sebab saya dah pernah try daging yang saya pakai sos cili yang pencicah biasa, atau boleh juga didadu halus-halus kita macam kena ni. cuba something yang macam ni, yang homemade. Okay. Untuk rasa pedas, mestilah guna cili kan. Biasanya orang Thailand guna serbuk cili flakes Thai tu, tapi Cik Nom tak ada. Dah habis buat makan mi celup hari tu, jadi ganti je dengan cili padi. Ada ke yang nak resepi mi celup? Pedas ni cili padi ni. Okey, cincang halus cili padi. So cili ni kalau orang yang tak biasa Next, hati-hati daun ketumbar. Kalau tak ada daun tangan ni, boleh pijar memang dengan cara kurang macam sikit Cik lah Nom bau pegang tadi dia. tu boleh pijar tangan. Tapi kalau macam dia dah biasa Cik Nom ambil masak, bahagian daun je, tak ada masalah, sebab ada tak ada banyak hal. daun ni. Yang jarang masuk dapur macam saya ni, kalau pegang definitely pijar Iris tangan. kasar. Okay. Daun bawang. Oh, daun bawang pun ada. Okey. Ini yang buat rasa naik ni. Daun bawang, daun ketumbar. Next, Bau dia limau naik. nipis. Potong siap-siap, nanti kita perah je. Limau nipis. Kalau limau kasturi boleh ke? Saya tak pasti. Okey, tapi satu kalau bahan lagi, air asam limau jawa. nipis ni dia lebih masam kan? Asam jawa ni Cik Nom rendam dalam air panas biar asam jawa lembut. ada juga, Nanti okey. senang nak gaul, jadi pati air asam jawa. Banyak juga asam jawa Cik Nom Biarkan pakai je, ni. nanti dia lembut sendiri. Kalau guna yang paste tu, tak perlulah buat macam ni. Satu bahan penting yang akan bagi tekstur rangup dan aroma yang menarik dalam sos pencicah ialah beras pulut yang disangai atau digoreng kering. Oh. Goreng sampai kepirangan. First time Kena saya kerak tahu, kacau. Kita nak beras yang pulut apa tu nama, perlahan-lahan kita tak disangai guna beras atau pulut digoreng. untuk buat sos. Kalau nak guna beras biasa pun boleh, tapi beras pulut lagi sedap lah, lagi rangup. Bila dah perang macam ni, boleh tutup api dan Yang baru bagi ketepikan. saya, untuk orang yang tak biasa masak macam saya ni, benda yang baru. Okey. Tumbuk halus beras pulut Okey, tumbuk. sampai jadi macam ni. Okey. Kemudian ketepikan dulu. Cik Nom nak parut gula Melaka sikit. Kalau tak ada, guna gula perang pun boleh aja. Oh, gula Melaka. Tapi gula Melaka lagi sedap. Rasa dia berbeza Okey, dengan gula jom perang. kita buat sos pencicah pula. Masukkan air pati asam jawa. Okey, okey. Okey. Gula Melaka, bawang merah kecil, Manis ada, masam ada. cili padi, Bawang merah, cili padi sos pedas ikan. ada. Oh, sos ikan. Oh, ini yang tak pernah. perahan Biasanya limau dekat kedai-kedai nipis, kat Malaysia dah banyak sos ikan ni. Okey. gula perang, Oh, gula perang lagi. serbuk beras pulut, Saya rasa mungkin gula ni digunakan untuk nak bagi rasa manis, daun bawang supaya nak hilangkan pedas tu sikit. Okey, pedas pulut sangat. Okey, dan daun bawang. ketumbar. Okey. Nak tambah flavor dia. Tapi saya rasa tak boleh tumbuk tu, just sikit-sikit lenyek Bila je ni. kita Kalau letak tumbuk serbuk beras, sepai ni. kuah pun akan jadi pekat sikit. Okey, sos pencicah dah siap. okey, Untuk okey, grill okey. daging, So, beras Cik tu Nom nak untuk guna grill memekatkan pan kuah ni. dari set Stone Line multi-purpose square pan ni. Penutup boleh dijadikan roaster, boleh bakar dalam oven Cik Nom. ataupun boleh buat grill. Sempat- Set ni nak buat sempat deep lagi fry untuk ataupun promote steamer pun boleh. Produk
Menarik produk ni sebab deep fry Sebelum boleh, mula grill, Cik Nom grill nak boleh, umumkan semua benda giveaway Stone Line yang kedua. Ada 8 hadiah semuanya. Syarat penyertaan kali ni, kongsikan gambar masakan anda di Instagram ataupun Facebook. Sila tag gambar anda beserta hashtag boleh seperti cuba berikut. ni, Pemenang Cik Nom So, akan kalau anda pilih semua berdasarkan nak gambar dapatkan hadiah dan dari Stone caption Line yang ni, boleh menarik. Tarikh tutup subscribe, penyertaan adalah seperti berikut. channel YouTube Selamat Cik Nom. mencuba. Okey, So, sambung balik. Panaskan masuk grill pan. pertandingan ni, Nak okey? tahu cukup panas ataupun tak, Cik Nom selalu percik air je macam ni. Bila berdesir bunyi air tu, kira dah ready lah untuk grill. Saya baru tahu. Selama ni saya ingat nak keluar Kepingan asap dia daging ni panas. sebelum grill kita rehatkan kat suhu bilik dulu dalam setengah jam macam tu. Okey. Anggaran masa setiap bahagian dalam 1 hingga 2 minit. Macam tu lah lebih kurang. Masa mula-mula grill, jangan terbalik cepat sangat. Kita nak dapatkan grill mark tu. Oh, jangan tebal-tebal sangat Bila lah. dah Kalau dua-dua belah tebal tu dah sangat grill, rasa tak boleh masak bahagian dalam tu. balik-balikkan beberapa kali. Dan cara grill ni pun ikutlah ya. Cik Nom pun bukannya grill expert sangat. Bila tengok jus daging tu dah keluar, warna pun macam light pink macam tu, Cik Nom angkat dan rehatkan. Oh, rehat kan? Next, kita grill Siapkan pula dah daging angkat tu yang dah dah masak. disenpis. Cik Nom tak Okey, letak rehatkan minyak lagi dulu, okey. sebab dalam perapan tadi Daging pun kan kena ada rehat. minyak. Okey. Jangan balikkan cepat sangat. Tunggu biar ada kesan Bagus lah grill, grill pan barulah ni. kita kerap alih. Kalau guna tak bahagian melekat yang langsung. berlemak, lebih berminyak lah sikit nanti hasilnya. Tapi kalau tengok Cik Nom pakai pemegang tu yang plastik, dia tak pakai besi. Kalau Nampak besi, tak jus-jus habis daging semua tu dah bahagian start keluar. Ui, sedapnya. Meleleh-leleh. Bila dah pekat berkaramel macam ni, dah ada Oh kesan my. burn sikit, bolehlah angkat. Kalau lama-lama sangat pun, takut daging tu kering. Dan bila kering, jadi liat Kalau pula anda nanti. semua tak kecuali Leo, saya tak tahulah. Saya yang tengok ni pun tengah masak ni pun kecuali Leo. Lambat lagi nak buka puasa ni. Sedapnya bau. Okey, Ui. kalau nak banding hasil Kita orang tak bau kedua-dua pun cara rasa sedap, potongan Cik ni, Nom. kedua-duanya ada Kalau dah kelebihan bau macam tersendiri. mana apatah Kalau lagi? grill dari kepingan daging yang macam stick tu, Okey. hasil akan lebih lembut dan juicy, tapi kurang rasa salutan luar yang pekat berkaramel. Okey. Maksudnya kalau kita buat macam ni, kita potong slice, dia lebih lembut. Sebab dalam dia dia tak full, tak Kalau well cooked. grill kepingan daging yang Dia kecil-kecil merah-merah macam ni, sikit. kita akan dapat Okey. lebih rasa pekat berkaramel dari bahan-bahan marinade. Tapi ya, daging akan jadi sedikit keras lah berbanding dengan cara masak stick. Anda nak cara yang macam mana? keras. Boleh pilih. Tak ada Saya masalah. suka yang lebih lembut, yang macam dengan steak tu. Bila dicicah dengan Tengok, sos kuah ni, dia. tak tahu nak cakap lah sedapnya. Pedas, masam, manis, rangup, semua ada. Saya rasa yang putih jangan dia lupa tambah tu cuba. tadi tu Sekian yang, dari Cik Nom beras untuk tadi kali tu. ni. Jumpa lagi pada resepi akan datang. Ya Bye. Allah, sedapnya. Kecoh Elio guys, kecoh. Oh, sedapnya. Okay, thanks Cik Nom dengan resepi yang sedap ni. So, anda semua boleh cuba resepi ni, okay? So, nantikan video yang terbaru daripada saya untuk resepi-resepi masakan yang saya akan buat reaksi untuk bulan puasa ni sahaja. Okay? So, okay guys, selamat berpuasa dan selamat berbuka puasa juga. Assalamualaikum.